Assalamualaikum sekali lagi kepada anda semua yang terus memberikan sokongan kepada Akademi Fantasia. Dan kali ini 12.30 tengah hari Ahad ini, seperti biasa kita akan bersiaran tentunya untuk bersama 1 jam imbasan Akademi Fantasia. Anda telah pun bersama selama 6 minggu dan selama 6 minggu juga anda dah saksikan seorang demi seorang pelajar meninggalkan Akademi Fantasia. Anda juga telah menonton bagaimana konsert Akademi Fantasia yang ke-6 berlangsung malam tadi, dan di situ memang banyak sekali kejutan yang berlaku. Pertamanya tentulah kejutan apabila Didi menjadi pelajar yang tersingkir, kemudian diikuti dengan kemeriahan juga yang anda dapat rasakan ketika konsert itu berlangsung, dan ada juga yang mengundang air mata. Tetapi yang lebih mengejutkan apabila diperkatakan di awal konsert itu akan ada pelajar baru menyertai Akademi Fantasia yang merupakan salah seorang daripada 8 calon pelajar yang tersingkir di konsert prelude Akademi Fantasia baru lalu. Dan nampak gayanya bertubi-tubi saluran Ad15 kita dipenuhi dengan pelbagai reaksi. Dan tentunya inilah juga kejutan yang kita lalui. Saya sering mengatakan kejutan sehingga menjadi ikutan pula di luar sana. Okeylah, saya Aziz Ajinawi akan bersama anda selama sejam ini, dan kita akan memperkatakan tentang keputusan Akademi membawa masuk pelajar baru. Saya katakan pelajar baru yang akan hanya bersama dengan pelajar-pelajar Akademi Fantasia yang 6 itu untuk seminggu sahaja tanpa ada talian afundinya. Ini adalah untuk memberikan peluang dan juga memenuhkan impian mereka yang telah kecewa dalam konsep prelude baru lalu itu. Sekurang-kurangnya seorang dapat melalui kehidupan sebagai seorang pelajar. Jom kita terus bersama dengan pelajar baru Akademi Fantasia, Liz. Ini dia. Waalaikumsalam. Tahniah Liz. Mari duduk. Okey, apabila Akademi masa awal-awal konsert itu memberitahu tentang keputusan untuk membawa masuk antara 8 itu, jadi apa perasaan Liz masa itu? Perasaan Liz sebenarnya rasa gembira juga, sebab memang kita orang semua gembira juga tadi kan bila Abang Azmi mengumumkan. Tapi mungkin rezeki Liz. Ya, adakah memanglah kan saya tak perlulah nak tanya, adakah Liz teringin sangat untuk masuk Akademi Fantasia? Memanglah, kalau tidak takkan masuk konsert prelude hari itu kan. Dan itu adalah salah satu daripada cabaran yang pertama yang Liz lalui. Jadi bila disebutkan Farhan menyebut nama Liz sebagai pelajar tambahan dalam Akademi Fantasia itu, Liz terkejut tak? Terkejut juga sebab kalau malam tadi kan Hazama dapat sambutan daripada penonton dekat Dewan kan. So bila Farhan sebut, rasa macam rasa happy lah dapat jumpa dengan Liz, sebab Farhan kan roommate Liz masa di sana. Dan tetapi Lotte Amirul bukan roommate Liz masa sebelum itu. Mereka juga berbincang sesama sendiri, siapakah yang ingin dibawa masuk. Kita berikan peluang untuk Liz, untuk Farhan, tetapi Farhan rupanya masih lagi bersikap ingin bermesyuarah untuk memilih siapakah pelajar yang terbaru itu. Tapi bila dikatakan hanya seminggu sahaja berada di Akademi Fantasia, jadi kita akan tahu bagaimana pula perasaan Liz. Tapi sebelum itu kita tengok dulu detik di mana nama Liz diumumkan oleh Farhan sebagai pelajar tambahan sementara. Saya harap yang lain jangan ambil hati, sebab saya bukan ikut kata hati, kata kawan-kawan juga. So saya pilih Liz. Liz, mari ke atas Liz. Liz telah dipilih oleh rakan-rakan yang lain, tetapi masalahnya Didi sudah tiada. Mari Liz. Ayo. Okey. Liz ada sebenarnya. Mari Liz dan Farhan. Inilah dia Akademi Fantasia. Kita penuh kejutan.
Afundi Farhan, Afundi Velvet, Afundi Haziq, Afundi Faizal, Afundi Lotta, Afundi Amirul akan terus kami laungkan. Tetapi tiada Afundi Liz. Kerana kita ingin memenuhkan impian antara 8 calon pelajar itu untuk menjadi pelajar Akademi Fantasia seminggu sahaja. Itu dia. Bila seminggu sahaja, jadi macam mana pula rasa Liz? Liz walaupun seminggu tapi Liz rasa happy juga sebab at least Liz diberi peluang untuk bersama-sama dengan rakan-rakan dalam akademi, merasa juga macam mana hidup dalam akademi kan, belajar dengan cikgu-cikgu, diberi tugasan dan dikritik untuk 1 minggu, rasa seronok. Macam mana Liz nak ambil cabaran ni Liz akan cuba buat semampu yang Liz boleh, InsyaAllah. Dan untuk pengetahuan anda juga, kalaulah ada Akademi Fantasia musim akan datang, Liz masih boleh lagi pergi untuk uji bakat sebab Liz bukan pelajar sebenar. Seperti juga Haider yang sebelum ini pernah menyertai konsep pilot tetapi gagal, masih lagi boleh diuji bakat dan masih lagi boleh dinilaikan untuk menjadi calon pelajar untuk musim akan datang. Jadi yang ini peluang lebihnya Liz pada musim kali ini. Jadi dalam banyak-banyak kelas yang ada, kita ada kelas teknik vokal, kelas persembahan vokal, kelas drama, kelas tarian. Liz rasa mana yang paling mencabar nanti? Liz ikuti dari Akademi Fantasia kan? Jadi mana yang Liz rasa akan mencabar Liz? Liz rasa mungkin lebih mencabar dalam kelas drama kot. Jadi kita akan juga dapat menyaksikan Liz menyertai pelajar-pelajar lain dalam koreografi menuju puncak. Koreografi menuju puncak tidak semakin mudah, malah nampaknya makin mencabar. Ada tak pernah praktis kat rumah? Tak pernah. Jadi macam mana Liz nak sahut cabaran ni? Liz sebenarnya memang minat menari. So rasanya kalau Liz dah minat tu, InsyaAllah kot boleh. Okey, ini ada soalan yang mungkin akan ditanya-tanyakan oleh orang ramai. Kenapa agaknya bila Farhan agak sukar untuk membuat pilihan, ramai di antara penonton menjerit Azama. Kenapa agaknya? Adakah Liz tidak sepopular Azama? Pada Liz itu hak pengundi, hak penonton. Jadi Liz tak boleh cakap apa-apa. Liz cuma Liz tahu memang dia sedar, memang daripada awal dulu pun memang ramai minat Azama. Jadi bila Farhan sebut nama Liz pun rasa memang terkejut juga. Mungkin dia appreciate Liz sebab Liz roommate dia masa di Holiday Villa. Jadi mungkin sebab itu kot. Okey, dia ada cerita di sebalik konsert pilot juga, di mana Farhan dia yang agak paling kecewa sekali apabila Liz tidak menyertai beliau dalam Akademi Fantasia, dan beliau teringin sangat untuk at least jumpa dengan Liz sebelum beliau diasingkan. Tetapi ialah telah menjadi prinsip dan juga peraturan di Akademi Fantasia, setelah anda menjadi pelajar Akademi Fantasia anda harus diasingkan. Jadi tidak kesampaian untuk bertemu dengan Liz sebelum berpisah di konsert pilot itu. Okey, adakah Liz akan menyahut cabaran ini sebagai pelajar atau hanya sebagai pengisi ruang sahaja? InsyaAllah Liz akan cuba untuk jadi seorang pelajar selama seminggu ni. Habis macam mana pula? Adakah Liz akan memberikan sepenuh perhatian dan juga dedikasi Liz? Sebab Liz kalau tak buat pun, Liz kata seminggu aja Liz dekat dalam tu. Jadi macam mana kalau orang perlukan perhatian 100%, Liz akan bagi 60% saja ke ataupun macam mana? Pada Liz, peluang yang Liz dapat ni memang Liz takkan lepaskan sebab bukan senang nak dapatkan. So bila dah dapat ni, Liz akan bagi sepenuh perhatian Liz. Okey, so memangnya Liz tak pernah dilakukan dalam Akademi Fantasia sebelum ini. Saya nak ucapkan tahniah pada Liz kerana terpilih. Jadi kepada anda semua, janganlah pula mempertikaikan kehadiran Liz. Liz akan berada selama seminggu dan di situlah nanti anda akan dapat lihat bagaimana Liz
melalui aktiviti dan kegiatan sebagai pelajar Akademi Fantasia. Jadi kita mungkin teruja dan tertunggu-tunggu bagaimanakah persembahan Liz dan juga apakah lagu yang bakal diberikan kepada Liz dan bagaimana beliau membuat kolaborasi bersama dengan 6 pelajar yang sedia ada. Kita berhenti seketika. Terima kasih Liz. Kita akan bersama dengan topik yang hangat selepas ini. Topik yang sering diperkatakan tentang lagu yang diberikan kepada pelajar. Ada yang kata tidak memenuhi kehendak pelajar itu sendiri dan ada pula kata ia kurang memberangsangkan. Siapakah tetamu saya? Teruskan bersama dengan Imbasan Akademi Fantasia. Okey, kita kembali Imbasan Akademi Fantasia bersiaran menyambungkan apa yang kita terhenti tadi. Seperti yang saya katakan, topik perbincangan kita dalam Imbasan ini, kita nak mengimbas kembali lagu-lagu yang diberikan kepada pelajar-pelajar. Dah banyak sangat komen di surat khabar, dah banyak sangat komen di tentunya saluran hidup kita. Itu yang at 15 yang terus memberikan pendapat lagu-lagu yang diberikan. Ada yang kebanyakan mengatakan lagu tidak sesuai dan kurang Jadi untuk menjawab soalan itu, kita terus ingin bertanyakan kepada pengetua kita, Abang Ramli Sarip, dan juga Rostam Zulhairi yang merupakan pengurus rancangan ERA yang juga antara salah seorang terlibat dalam jawatankuasa penentuan lagu-lagu di Akademi Fantasia. Tadi anda saksikan bagaimana di akhbar utama kritikan mengenai lagu ini. Jadi abang, lagu ini tak bang, tak bagi abang tu definasi dia macam mana bang? Abang Ramli Sarip. Jangan salahkan lagu. Rata-rata bila saya menonton daripada konsert pertama sampai ke-6, ada banyak pelajar-pelajar yang menyanyikan lagu yang bukan era mereka, tetapi mereka dapat sampaikan lagu itu dengan baik. Dan sebenarnya itulah impian yang kita hendak untuk generasi kita yang akan datang. Bukan setakat 2 tahun, 3 tahun yang keminat, selepas itu keluar orang dah tak minat lagi, kerana umur, fakta umur, pemikiran, pencamburan, itu semua ada kaitan sebenarnya. Dan sebenarnya kenapa saya cakap tak salah lagu, kerana lagu tu kalau seorang penyanyi, saya nampak banyak pelajar yang menyanyikan lagu yang saya rasa kurang diminati, tetapi mereka masih dapat bertahan selain daripada faktor daripada mereka yang gemar. Saya rasa masalah ini sebenarnya adalah daripada peminat. Misalnya peminat Lotte, kenapa si Lotte nyanyi lagu begini? Kerana dia nak Lotte berjoget sentiasa. Kita dalam persembahan, dalam sebagai seorang artis dalam akademi, kita tak boleh ada benda gitu. Kita mesti ada benda yang kelainan yang jadi Lotte harus diuji ya bang ya. Saya dan itu berlaku kepada Amirul sebenarnya, dan kita tak nampak lagu tu susah sebenarnya. Lagu tu sedap. Jamal Abdillah nyanyi lagu tu sedap, Tan Sri SM Salim nyanyi lagu tu sedap. Bukan kacau umur sebenarnya. Haziq pun boleh nyanyi lagu tu dengan baik, saya rasa, kalau Haziq nyanyi. Tetapi kita nak uji, bukan nak uji untuk menyiksa dia, tidak. Tadi kita nak biar penonton juga, diri dia sebagai orang muda, memahami akar kita sebenarnya. Tapi masalahnya bang, ataupun kita terus saja tanya dengan Rostam, masalahnya penonton kita memerlukan lagu-lagu yang mereka sendiri biasa dengar. Bukan saja kita harus menguji pelajar-pelajar itu dengan lagu yang mereka tak biasa dengar itu, tapi penonton sendiri tak teruja untuk menonton Akademi Fantasia sebab lagu itu ada yang tidak pernah didengar. Macam mana pandangan Rostam? Saya rasa kita ambil daripada first concert kan, banyak juga lagu-lagu P. Ramlee tu yang generasi muda banyak tak tahu. Tapi macam saya perhatikan ada permintaan tentang lagu tu lepas dia orang nyanyi. Macam lagu, contohnya lagu yang Faizal bawa tu, Hati Ini tu, jarang antara lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee yang jarang orang dengar. Tapi lepas dia orang nyanyi, okey, sebab apa? Dia berjaya bawa lagu tu dengan baik. Nak kupas sikit macam Abang Ramlee kata tadi, kami ada perbincangan, bukan salah lagu. Kalau kata lagu-lagu tu, komen-komen orang cakap macam hambar. Kenapa hambar? Lagu tu kalau seorang penyanyi yang baik pada saya, kalau dia boleh bawa dengan baik, lagu tu jadi best.
Okey, macam mana agaknya? Ini mungkin tak pernah diketahui dan mungkin tak pernah diperkatakan secara terbuka begini. Macam mana agaknya sebenarnya lagu ini dipilih dan diberikan? Kita ada dalam 6-7 orang ahli panel memilih lagu, dan mereka ni sebenarnya memang arif lah, termasuk DJ dan sebagainya, tentang apa yang ada dalam current yang jadi bukan masalah. Lagu-lagu sebenarnya banyak, tapi banyak sangat lagu-lagu yang kita suka, misalnya kita hendak mereka nyanyikan, telah dinyanyikan pada AF 1, 2 dan 3, dan benda ni tidak boleh kita ambil, dan kita cuba kurangkan lagu-lagu daripada seberang. Yang walaupun lagu seberang tu kadang-kadang baik, tapi kita cuba kurangkan, kita cuba mempromosikan lagu-lagu daripada negeri kita misalnya. Dan ada juga yang kita orang memang pilih antara senarai lagu yang kita ada ialah AF lagu, yang mana telah diundi oleh para peminat ni. AF lagu itu ada yang mempertikaikan, ada antara lagu yang tak dimasukkan juga. Masih mereka di luar masih menanti-nanti lagi AF lagu itu. Kadang-kadang kena tengok je, sebab list tu kalau tak silap saya beribu juga lagu. Jadi kita ada beberapa lagu je yang kita boleh bagi, dan kita kena tengok selain daripada pemilihan lagu tu, kita bila kita susun satu-satu lagu untuk dia orang itu, kita kena tengok dinamik untuk persembahan juga. Kadang-kadang memang mungkin kesemua lagu tu lagu yang orang recognize, lagu yang familiar, lagu yang orang suka, tapi mungkin tak sesuai dengan dinamik untuk konsert lah. Katakan mungkin 80% balik. Ada tak orang muda dalam barisan itu? Saya kira muda lah tu. Sebab dia kata ini lagu orang tua je semua je ni, jadi tak ada lagu orang muda ke? Selain daripada lagu AF lagu tu, kita juga, sebab saya daripada era, jadi lagu-lagu macam Carta, jadi saya tahu, so kita ada base juga, ada base tu. Okey, kita akan sambung sebentar lagi Pak Tan dan juga Abang Ramli. Kita akan sambung sebentar lagi, dan antara soalan yang akan saya tanyakan, kenapa banyak lagu pengetua dan tenaga pengajar dalam Akademi Fantasi yang diberikan kepada pelajar-pelajar itu? Kita kembali selepas ini. Anda masih lagi bersama dengan Pengetua Ramli Sarip dan juga Pak Tam Rostam dari Era Radio nombor 1 Malaysia. Okey, tadi saya dah ingin saya tanyakan pada pengetua dan juga Pak Tam ataupun Rostam, kenapa agaknya timbul cerita banyak sangat lagu pengetua, lagu Ajai, lagu Fazli dalam Akademi Fantasia kali ini? Maksud awak banyak yang macam mana tu? Banyak dalam 2 konsert ke-4 dan ke-5, kalau dicampurkan ada dalam 7 lagu. Sebutkan saya lagu tu. Lagu apa Lagu Zaman, lagu April, Bila April, lagu Senandung Hidup Berbudi, lagu Pesta apa, Temasya. Lepas tu ada lagu lagu yang Linda nyanyi itu. Itu lagu Ajai, lagu Linda Nanuil itu. Dan ada antara lagi yang belum terfikir, terlintas lagi. Tetapi adakah ini adakah ini menyebabkan orang-orang di luar kecoh? Sebenarnya saya bukan tidak suka lagu saya tu untuk mereka nyanyikan, dan saya tidak pun menggalakkan mereka untuk memilih lagu saya kalau boleh. Ya, betul, saya setuju. Tapi kerana di situ ada 6-7 orang yang rasakan lagu ini harus diuji, kerana walaupun lagu yang saya pernah rakam sebenarnya nampak senang, tapi rata-rata saya rasa banyak yang tak boleh carry lagu tu. Saya tidak tahu kenapa, kat mana silap dia. Sebenarnya lagu tak susah sebenarnya. Dan satu yang saya nak beritahu mungkin kepada mereka yang rasa kita mengambil banyak sangat lagu, itu lagi bukan daripada arah guru saya sebenarnya. Kalau kita, apa salahnya kalau dalam 6 konsert kita ambil satu lagi lagu daripada Dr. Fadli? Satu lagu saja, dan lagu tu pun bukan dari atas kata orang daripada majoriti punya, dan juga termasuk Ajai dan juga. Dan saya hanya beri satu saja lagu saya yang saya ingin
pelajar saya untuk menyampaikan lagu tu. Saya rasa saya pilih lagu Senandung Hidup Berbudi. Saya rasa saya berikan kepada Salimah, dan saya rasa Salimah adalah orang yang paling terbaik untuk mendengarkan lagu ini, kerana Salimah mempunyai banyak kekuatan akar kita. Okey, dah cakap. Saya rasa satu lagi macam yang terjadi tahun lepas juga macam bertikaikan lagu MNC kan. Tapi kita kena ingat kalau macam terutama si MNC katalog dia daripada tahun 70-an, dan lagu dia kebanyakan yang hits, jadi tak boleh lari. Sama juga saya rasa macam Ajay, sebab Ajay kalau tak silap saya kalau Malaysia ni kena nombor 2 lah kalau duit royalty tu lah, kalau tak silap saya Tapi mana dia dah hasilkan banyak lagu, dan kebetulan pula lagu macam lagu Jika Kau Kekasih, lagu Serasi Bersama, lagu-lagu tu semua memang tengah hot lah sekarang. Memang tengah orang suka dengar sekarang ni. Memang lagu tu memang top. Dan juga lagu yang dinyanyikan oleh Farhan bersama dengan Sazi itu juga adalah lagu Ajay. Itulah dia bila orang memperkatakan, sedangkan ini adalah bukan keputusan pengetua seorang diri, tetapi adalah keputusan secara dalam kolektif secara kolektif. Saya nak sentuh sikit. Adakah nyanyian mereka tu tak sedap ataupun sumbang? Tak tahulah, itu bukan soalan saya jawab. Yang penting kalau mereka dapat nyanyikan lagu siapa sekalipun, kalau sedap yang tak sumbang, orang suka, okey, mungkin ada pihak yang tidak minat dengan pelajar menyanyikan lagu-lagu yang mereka gemar sebenarnya, dan mereka tak tahu dalam akademi ini memang kita diuji, memang kritikal sebenarnya. Mungkin misalnya pada hari ini saya sangat berbesar hati dengan penyampaian dan persembahan diri sebagai anak muda menyanyikan lagu yang dia belum lahir lagi, tetapi kita boleh rasa sedapnya, tetapi malangnya tak semua orang kan boleh ada kat situ. Ya, itu semua undian berdasarkan daripada apa yang anda hantarkan. Okey, saya akan tanyakan juga kepada pengetua sebentar lagi tentang sejauh mana berkesannya lagu-lagu ini diberikan kepada pelajar-pelajar itu. Kita saksikan dulu sedutan rakaman ini. Minggu ni saya dapat lagu daripada, saya tak pernah dengar lagu ni, Senandung Anak Laut daripada kumpulan Kembara, dan saya akan cubalah, tak apalah, kau buat rayuan. Saya dapat lagu tu bang, tak apalah, saya cubalah, try. Kalau tak dapat kau teruskanlah lagu tu. Cuba. Pasal lagu ni saya tak pernah dengar Makona. Satu, lagu ni saya sebelum ni memang saya tak pernah dengar lagu-lagu daripada kumpulan Kembara. Go. Tak apa lah Igo. Sing Milo. Yang macam Farhan tadi. Kita sampai juga. Okey. Dengar dulu, jangan gopoh. Tergetar ketika itu, manakah arah tujuanku yang sentiasa ingin ku sadari. Okey, itu dia antara cabaran pelajar-pelajar menyanyikan lagu yang telah diberikan kepada mereka. Anda semua tahu lagu bukan pilihan mereka. Jadi sejauh mana berkesannya, nampak gayanya lagu-lagu ini membentuk anak didik Tuan Pengetua? Sebenarnya dia adalah dari usaha sama daripada pihak tenaga pengajar yang lain, dan saya hanya memberi sentuhan pandangan yang saya rasakan wajar dan patut, kerana mereka ni muda, mereka ni orang seni juga. Dan apa yang saya lihat sekarang, kita tidak mahu menyamakan dengan 1, 2 atau 3 atau bertanding, tapi yang penting saya rasakan arah tuju yang kita pergi ni buat masa ni sekarang dalam keadaan yang alhamdulillah, dan kita boleh nampak 2-3 penyanyi yang kita rasa mempunyai satu jiwa, perasaan, soul, very good soul singer, yang tidak perlu kita nak fikir panjang. Kita tahu bila mereka buat persembahan,
kita akan rasakan sedikit sebanyak kelemahan bulu rumah kita, ataupun kalau kita pejamkan mata, kita tahu benda ni mereka ada, anytime mereka boleh sampaikan lagu tu. Okey. Dan apabila pengkritik tetap kita dah 2 minggu berturut-turut mengatakan bahawa tolonglah bagi kepada mereka lagu yang mereka inginkan. Bagaimana komen Rostam? Tak, kalau nak bagi lagu dia semua boleh cek makannya, saya rasa tak ada colour, tak ada macam tu ya. Memang nampak sangat memang dia boleh nyanyi. Kalau bagi lagu Ahmad Jais setiap minggu dekat Aziz ke, Okey, daripada pemilihan lagu, adakah kepelbagaian genre lagu juga diambil kira dalam menentukan konsert itu? mesti sudah tentu, sebab lepas tu kita nak tengok kan, bila dia buat persembahan tu, bila dia susun lagu-lagu, okey orang ni nyanyi dulu, orang ni nyanyi dulu, sebagai saya pasti untuk bahagian penerbitan lah, daripada bahagian produksi sendiri, dia orang kena ada kepelbagaian tu untuk supaya flow konsert tu nampak cantik lah. Turun naik perasaan show tu. Sebenarnya ini setiap dalam persembahan apa juga, awak sebagai penyanyi yang terhebat atau kumpulan terhebat dunia pun sekalipun boleh buat dalam setiap konsert, pasti ada 1-2 konsert yang mereka rasa tak best, tapi penonton rasa best. Ada kalanya benda ni ada satu jenis semangat yang kadang-kadang benda di satu purnia, magic moment. Kadang-kadang benda tu tapi kita kat sini bukan kita nak create magic, tapi benda tu kadang-kadang dia berlaku. Adakah secara bawah sedar kita dapat juga sekarang ini dapat lihat yang kita sebenarnya telah pun memberikan satu pelajaran dan juga pengajaran kepada penonton-penonton untuk memilih pelajar-pelajar terus berada di Akademi Fantasia tidak berdasarkan rupa dan tidak berdasarkan kepada populariti. Saya rasa pada pendapat saya sendirilah, sejak saya tengok ni, saya rasa ada benda tu memang ada lah. Sebab saya rasa macam contoh paling baik sekali saya rasa Farhan waktu konsert, first few concerts tu memang dia sentiasa dekat bawah aje. Tapi ada satu minggu tu bila dia nyanyi lagu Still Got The Blues, walaupun lagu tu agak terkenal di kalangan orang sebaya macam saya, tapi dan lagu tu dinyanyikan oleh orang lelaki, tapi perempuan nyanyi dan dia berjaya bawa. Saya rasa sekarang ni dia memang dia maintain kat atas dia. So saya rasa orang boleh recognize talent. Ya. Okey, abang, terima kasih pengatur Ramli Sarip. Kita tak tahu apakah pula bentuk lagu yang akan diberikan untuk minggu yang ke-7 ini. Jadi pastikan esok kita akan ketahuinya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Rostam juga kerana terus bersama dengan kita. Kita akan terus mengikuti perkembangan pelajar-pelajar ini dalam diary yang pastinya mereka kata pengatur berada di landasan yang betul. Jadi kita akan berhenti lihat seketika di sini. Kita akan kembali dengan pelajar yang terkeluar dalam konsert semalam, Didi selepas ini 17 lepas. Didi merupakan pelajar yang ke-6 meninggalkan Akademi Fantasia setelah Rich, pelajar lelaki yang terkeluar pada minggu yang ke-3. Dari minggu pertama ke kedua, pelajar perempuan Rich di minggu yang ketiga. Kemudian diikuti dengan pelajar perempuan sekali lagi Zila, Salima dan ramai yang agak gusar. Adakah pelajar wanita lagi yang akan meninggalkan Akademi Fantasia? Rupanya Didi adalah pelajar yang berada di tangga yang terakhir. Jom, jika anda tidak dapat mengikutinya pada malam tadi, detik nama Didi diumumkan sebagai pelajar tersingkir, atau mungkin anda ingin bersama-sama mengimbas kembali konsert yang ke-6, detik pelajar yang ke-6 meninggalkan Akademi Fantasia. Kita saksikan. Kita semua akan rasa kehilangan je. Didi, anda akan meninggalkan Akademi Fantasia. Pada diri dengan arah anda keyakinan. Terhentinya undian Didi di sini, terhentinya persembahan Didi di atas pentas ini, seolah
Ibu dan ayahnya datang untuk menjemput Didi keluar dari Akademi Fantasia. Okey Didi. Itu dia Didi yang merupakan pelajar yang ke-6 meninggalkan Akademi Fantasia. Seperti biasa juga kita akan meletakkan Didi di bilik yang kita asingkan dari Dewan ini. Kita ingin saksikan juga bagaimana agaknya reaksi Didi apabila pertama kali disingkirkan ataupun diasingkan dari rakan-rakannya yang telah dianggap sebagai adik-beradiknya. Jom kita saksikan detik itu. Sebelum tu ada pesanan yang kamu tak nak terima kasih. Personal message kita nak terima kasih kat cikgu semua. Itu tak apa, yang lain students. Nanti cikgu sampaikan kat cikgu semua. Saya lupa nak terima kasih kat cikgu semua juga tak ingat. Kadang-kadang banyak saya fikir. Tapi sendiri tu sedih lah kan. Tinggal semua tapi rasa macam ada seorang tak yang kamu nak tinggalkan personal message. So ini cikgu akan rekod untuk kamu dengar macam biasa kan. Biar seorang yang kamu tak nak nyatakan sini, kamu nak cikgu kasi kan. Seorang ramai lah. Seorang student itu Farhan. Terima kasih. Belajar sesungguh dengan mudah juga. Okey, kita terus saja bersama dengan Didi. Kita berikan tepukan untuk Didi. Okey. Boleh. Adakah senyuman Didi itu tanda gembira meninggalkan Akademi Fantasia Didi? Senyuman hanya di luaran, dalam lain. Apa yang di dalam Didi? Dalam mestilah kita sedih, frust, kecewa semua. Tapi tak tahu hari ni dia boleh kontrol dia rasa. 6 minggu Didi lalui kan? Dan kita berikan lagu permintaan Didi ni, lagu yang Didi harap-harapkan dapat nyanyikan, dan kita berikan lagu itu untuk Didi. Adakah Didi gagal memberikan kesungguhan untuk lagu yang Didi sendiri inginkan? Apa yang dia boleh cakap tadi malam semalam, dia bagi yang the best. Dia tak fikir pasal apa-apa, pasal ujian ke apa, dia just give the best, dan itu je lah yang dia mampu lagi. Dan Didi, bila nama Didi diumumkan, saya selalu kalau tanya pada pelajar-pelajar, abang kalau tanya mesti diorang kata kami dah bersedia untuk keluar, kami dah rasa untuk keluar. Seolah-olah mereka macam bersedia untuk meninggalkan Akademi Fantasia, sedangkan banyak lagi yang hendak dibelajar di Akademi Fantasia. Jadi macam mana dengan Didi? Didi pun macam orang juga, setiap minggu dia ready untuk meninggalkan Akademi Fantasia, sebab kita tak tahu rezeki kita sampai mana kan. So apa yang cikgu bagi lagu semua kita buat sungguh-sungguh, and then yang lain semua kita berserah, tawakal saja. Macam mana pula dengan karakter Didi Didi rasa mungkin karakter Didi di Akademi Fantasia tidak menonjol berbanding dengan karakter Faizal, Lotte yang kuat berjenaka, Faizal yang begitu juga, Haziq yang banyak cerita, apa lagi Amirul kan. Jadi Didi lebih kadang-kadang memberi ruang kepada mereka untuk mempromosikan diri, saya kata untuk menonjolkan diri. Jadi adakah itu satu kesilapan Didi? Didi tak rasa macam tu, sebab apa yang Didi tunjuk dekat dalam diary dekat akademi itulah Didi.
So Didi tak rasa macam Didi beri peluang ke apa. Didi just jadi diri Didi sendiri dalam tu. Dan itu sajalah. Jadi kalau Didi tahu yang Academy Fantasia menggunakan kamera-kamera untuk merakamkan, kenapa Didi tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkan diri Didi, kan kalau menyanyi biar di depan sekali, kalau makan biar dekat dengan kamera Marcona dan Jonit, kalau exercise biar Didi yang itu adalah salah satu strategi. Jadi strategi Didi masa masuk Academy Fantasia ni apa? Nak kata Didi tak macam tak gunakan kamera atau macam tak nak exposekan diri, nak macam ambil apa, bagi peluang pada orang lain tu, tak adalah. Cuma macam dia cakap tadi, Didi just jadi diri Didi sendiri. Apa Didi buat memang Didi nak buat. Memang satu yang Didi tak plan lah, bukannya Didi sengaja macam nak pergi kamera gitu. Tapi memang Didi di situ, bukannya orang lain ni. Okeylah. Adakah mereka yang di dalam Academy Fantasia itu yang masih lagi berada di Academy Fantasia itu adalah bukan diri mereka yang sebenar? Akan kita tanyakan pada Didi selepas ini. Masih lagi bersama dengan bahasan Academy Fantasia, masih lagi bersama dengan Didi atau nama penuhnya ialah Syamsul Hirdi. Okey. Adakah Didi rasa kecewa bila nyanyi lagu Ibu kemudian gagal pula di situ? Tak. Didi rasa bangga dapat nyanyi lagu Mak. Macam mana pula Ibu? Adakah Ibu rasa kecewa? Tak tahu lah. Sebab nyanyi lagu Ibu Didi terkeluar? Tapi Mak takkan kecewa sebab pencapaian Didi dah sampai sini kan. Dia bangga dengan Didi. Okey. Abang nak tanya tadi, Didi kata Didi menjadi diri sendiri. Didi, adakah mereka yang di dalam Academy Fantasia itu seperti Faizal yang selalu bercakap dengan kamera, Lotte yang bergurau-gurau di dalam Academy Fantasia, Farhan, Velvet, adakah mereka menjadi orang lain? Adakah mereka diri mereka sendiri ataupun hanya sekadar bermuka-muka? Buat masa sekarang ni dah minggu ke-6 Minggu ke-6 memang semua memang adalah semua memang dorang, bukannya orang lain lah. Kalau tengokkan dari minggu first week, bukan orang saja Didi bukan jadi diri sendiri, tapi pada Didi dia mengambil masa untuk kita keluarkan personality kita kan. Okeylah, buat pertama kalinya Didi, kita akan menyatukan semula anak dan juga keluarga ibu bapa mereka di pentas ini. Jadi saya jemput ibu bapa Didi untuk bersama-sama dengan Didi dalam bahagian yang terakhir di Bahasa Academy Fantasia ini. Okey, sebelum kita dapat berbual dan bercakap lebih lanjut lagi, jom kita saksikan kenangan Didi di Academy Fantasia. Sengaja ku nyanyikan dalam sepi, ada yang tak dapat ku leraikan, sepotong nama sebuah cinta menyiksa di dalam dada. Terbayang kembali kenangan lama, masa-masa indah kita berdua. Tak dapat ku lupakan peristiwa itu di malam yang
syahdu. Kini semua telah tiada, tinggal seteping hati yang gersang. Sanggupkah biarkan diriku bersama sebuah memori luka. Okey, semua di Academy Fantasia Seronok, memang best. Tapi bukan mudah sebenarnya. Bukan apa yang orang tengok kat luar macam best, tapi sebenarnya dalam seronok tu ada jugalah tekan juga. Jadi macam mana Kak dan juga Abang bila Didi terpilih, apakah cabaran pula sebagai ibu bapa di luar itu, mendengar kritikan orang, kecakap orang. Jadi apa yang akak dan abang lalui sebagai ibu bapa pada Didi? Kita kena tampilkan hati lah. Dah serah anak kita kat situ. Jadi kita kena terima apa aja orang kritik kan. Sebab akademi kan. Bang macam mana bang? Dan bagi saya ucapkan terima kasih lah atas akademi ini yang mana telah mendidik anak saya daripada tak tahu kepada tahu. Jadi daripada apa kata, daripada buta kepada celik lah. Apa perubahan yang abang nampak pada Didi setelah 6 minggu berada di Academy Fantasia? Ya, kalau dulu, kalau sekiranya Didi, dia tak, rasa saya dia tak tahulah kenaan apa muzik, dia tak tahu apa ni. Jadi saya rasa mungkin dalam sini dia dapatlah tahu sikit, saya rasa. Dan bagaimana agaknya Kak nyanyian Didi nyanyikan lagu Air Mata Kasih itu, dan lagu itu pula yang menyebabkan beliau tersingkir dalam konsert malam tadi. Jadi di mana silapnya akak rasa? Saya rasa tak di mana silapnya. Dah ibarat orang ni sampai hukum, kalau nak mati itulah. Kan dah tak ada rezeki kan. Itu aja. Yalah, kita percaya pada rezeki juga kan. Okey, dan rasanya sokongan daripada ibu bapa akan berterusan walaupun berada di luar Academy Fantasia. Okey, saya nak berkongsi dengan Didi dan juga mereka yang berada di luar sana, di rumah dan juga berada di auditorium ini tentang kedudukan carta pelajar-pelajar setelah kita tutup undi selepas lagu bonus. Ada sesuatu yang memanjatkan dan inilah dia kalau jenis undi yang anda hantarkan. Rata-rata tahu Didi di tangga yang ke-7. Jom kita saksikan di tangga yang pertama hingga di tangga yang ke-6. Di tangga yang pertama, seperti yang anda ketahui dalam konsert itu, Farhan dengan 17% undi. Di tangga yang kedua, Faizal 15% undi. Haziq masih lagi ketika konsert. Haziq ini memang selalu mendapat tempat ketika konsert. Haziq di tangga yang ke-3 dengan 15% undi. Lotte di tangga yang ke-4 dengan 15% undi. Di tangga yang ke-5 adalah Amirul 14% undi. Dan jika bukan Didi yang tersingkir, kemungkinannya adalah Velvet. Di tangga yang ke-6, Velvet dengan hanya 13% undi, lebih 1 undi daripada Didi. Di tangga yang ke-7, Didi menyerah di tangga yang ke-7 dengan hanya 12% undi. Jadi sukar, makin lama nampak gaya makin sukar sebab pelajar-pelajar yang berbakat makin lama, ialah sebab dah belajar, makin lama makin berbakat. Jadi yang tinggal di dalam itu makin banyak lagi cabaran yang dilalui. Jadi macam mana pula Didi ralat tak tiba-tiba tak sambung belajar ni, habis dah. Jadi macam mana Didi nak buat sekarang ni? Ralat tu mestilah ralat kan. Dah terkeluar. Tapi apa pun Didi rasa bangga lah sebab Didi bukan terkeluar yang pada minggu yang awal-awal, macam mana baru belajar sikit dan kira ni dah separuh ni pun dah kira Alhamdulillah lah. Okey, kita ingin berikan simbol Academy Fantasia ini kepada Didi.
Didi dalam Akademi Fantasia 1, 2, 3 dan 4. Dan kali ini Didi sama ni kedudukan dengan Vince Luben ada, kan? Dan Nija dulu ada, kali ini Didi pun ada. Dan ini yang diorang tak ada pula Didi. Akademi Fantasia 4 je ada ni. Jaket ini pada mereka yang dah terkeluar tu ada. Dan ya, ini untuk Didi, pelajar yang ke-6 meninggalkan Akademi Fantasia. Okey Didi, katakan sesuatu kepada pengundi-pengundi Didi. Okay, Didi nak ucapkan terima kasih. Nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penyokong Didi di luar sana, yang menyokong Didi selama ni, yang mengundi, menghantar SMS, menghabiskan duit SMS Didi. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih kepada cikgu-cikgu. Tadi Didi terlupa nak cakap, minta maaf banyak-banyak. Terima kasih kepada cikgu-cikgu yang telah mendidik Didi. Banyak Didi dah belajar dalam akademi ni. Dan terima kasih kepada semua. Okey, dan kita akan tinggalkan anda dengan lagu nyanyian Didi sebentar lagi. Terima kasih Didi kerana anda telah menceriakan hari-hari kami bila menonton Akademi Fantasia. Terima kasih kepada ibu bapa Didi, bukan sahaja memberi sokongan kepada Akademi Fantasia, tetapi kepada anaknya yang tentunya akan terus menyokong juga anak-anak lain di dalam Akademi Fantasia. Terima kasih bang, terima kasih ya kak. Okey, anda terus bersama dengan saya dalam Dari Akademi Fantasia di minggu yang ke-7 bersama dengan 6+1 pelajar Akademi Fantasia. Terimalah kini Didi. Jalan sepi